Amin. Okey. Jadi pada hari ini kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran, iaitu pembelajaran berkenaan dengan kaunter yang berpotensi. Okey, sebelum tu saya nak minta maaf lah kalau ada gangguan ya. Gangguan sebab ini pertama sekali saya membuat FB live. Okey, jadi kita menggunakan minima apa yang ada lah. Okey, mudah-mudahan kita punya perkongsian pada pagi ini mendapat manfaat kepada semua. Dan apa yang paling penting adalah saya mahu setiap daripada sahabat belajar dan terus belajar dan praktikkan apa yang akan saya sampaikan pada pagi ini. Okey, jadi saya mohon kepada ahli-ahli grup untuk buka anda punya training view. Jadi siapa yang ada trading view boleh buka trading view. Okey, kita akan buat step by step bagaimana kita nak buat pemilihan counter yang berpotensi merujuk kepada new 52 weeks high. Okey. Okey, setakat ni dah ada lebih kurang 22. Okey, kita dah ada lebih kurang 22 sahabat kita ahli group. Okey, jadi saya akan teruskan dengan sesi pada pagi ini. Sesi kita akan mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Rozi. Okey, jadi untuk hari ini saya mengharapkan anda semua fokus ya. So fokus betul-betul sebab ini adalah penting bagi pemilihan counter. Sebab masalah utama kita adalah kita ni main masuk je. Semua mendengar sentimen kita, kawan-kawan bagi tahu, kau masuklah counter ni. Sebenarnya diri kita ni kena ada ilmu. Ilmu yang saya nak ajar ni adalah ilmu yang akan tuan-tuan lihat dia sangat berguna apabila kita nak baca trend. Okey, satu counter. Dia dalam keadaan mana counter tu? Selepas kita sorting nanti kita akan nampak. Okey, saya mulakan. Okey, pertama sekali kita buka trading view. Okey, dekat trading view ni ada bahagian stock screener. Okey. Di bahagian atas ni stock screener. Okey. Okey. Sahabat semua tekan stock screener. Okey, ini kita punya stock screener. Okey, untuk trading view sebelum kita pergi jauh lagi ya, saya just terangkan apakah fungsi-fungsi menu utama dalam ni ya. Okey, apabila kita buka stock screener, kita akan nampak dekat sini ada ikon Syariah on. Okey, bagaimana nak pastikan Syariah ni on? Sebab ada yang baru subscribe trading view tapi tak ada pun ikon kecil ni kan, Syariah on di sebelah kiri. Okey, senang saja. Okey, kita tukar. Kita pergi kepada trading view Syariah indicator. Okey, yang ni saya menggunakan Google Chrome. Dia akan keluar extension. Sebab yang ni saya dah pasang, saya dah add. Nanti sahabat-sahabat akan nampak trading view Syariah indicator. Dekat sini ada icon. So icon ni just klik je. Nanti icon ni akan berada pada kita punya trading view. So macam mana nak pastikan ada trading view Syariah indicator? Just tekan saja di sini. Okey, jelas ya? Right. Okey, kita dah ada lebih kurang 28 orang. Saya mengharapkan lebih ramai lagi kita punya ahli grup akan masuk. Okey, so kalau ada apa-apa nak komen boleh komen ya. Walaupun komen ni dia kadang-kadang ada delay sikit delay time antara StreamYard dan juga dengan FB Live. Okey, seterusnya saya pergi kepada bahagian overview. Okey, sekarang ni kita sedang berada di menu overview. Okey, di menu overview ni yang paling penting kita nak lihat adalah the volume. Okey, volume ni adalah volume yang sama ada beli atau jual. Okey, sekiranya volume dari segi pembelian melebihi daripada jualan, kita akan nampak candlestick itu akan jadi merah, akan jadi hijau.
Okey, sekiranya jualan melebihi daripada belian, so that candlestick akan menjadi merah. Sebab tu kita lihat dari volume di trading view, kita nampak dia ada hijau dan merah ya. Sebab tu lah dia jadi macam tu. Okey, so volume ni sangat penting bagi saya. Mostly dari segi parameter volume ni, saya akan melihat kepada volume yang melebihi 500,000. Okey, sekiranya volume tu cecah 1 juta, bermaksud memang cun lah counter tu. Memang boleh pergi jauh lah, sebab dekat situ ada banyak ikan bilis dalam tu. Kita ni lah ikan bilis. Okey, kemudian kita lihat bahagian market capitalization. Okey, market capitalization ni merujuk kepada berapa besar share syarikat tu yang akan didarab dengan harga semasa. Okey, so kalau tengok contoh ni, ni syarikat IPM. Syarikat IPM ni dia punya market capitalization 518 juta. Okey, mostly kalau kita lihat di bursa, dia ada main market dengan ace market. So kalau main market ni memang kebanyakannya semua akan melebihi daripada 500 juta lah dari segi market capitalization. And then kalau ace market ni kita nampak dia punya market capitalization semua kecil-kecil je, dalam 100 juta, 200 juta. So yang ni pun memain peranan jugalah. So kalau counter tu counter berat, contoh macam Atta IMS, so nampaklah lebih kurang 2 bilion, 2.9 bilion dia punya market capitalization. Okey, alright, seterusnya kita lihat di bahagian yang paling penting adalah sektor. Okey, sektor ni sangat penting sebab kalau kita salah trade di bahagian sektor yang naik atau yang tak turun, biasanya kalau kita trade di sektor yang tidak menaik dalam keadaan trend menurun, memang kita akan nampak lah kenapa aku punya counter ni tak naik-naik. Sebab dari segi indeks di sektor tersebut dalam keadaan menurun, membuat penurunan. Okey, kita nak lihat sektor sepatutnya berada dalam keadaan uptrend. Okey, jadi saya bagi tips lah untuk kepada TradingView, siapa yang dah subscribe TradingView. Okey, jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat semua kena buat bursa indeks, kena create bursa indeks di bahagian sini. Okey, di bahagian watchlist and detail. Sebab untuk bursa indeks ni kita kena ada dia punya indikator supaya kita tahu dia dalam keadaan change percentage dia positif ataupun negatif, berapa last dia punya mata. Okey, senang je, just tekan ni. Okey, watchlist ni. Okey, ni watchlist. So anda boleh add kat sini, create new list. Macam ni saya dah buat saya punya list lah. Saya ada bursa indeks, saya ada yang saya sedang trade, lepas tu yang saya nak trade untuk swing, kemudian ada lagi watchlist swing. Okay, ni kalau saya nak invest, mungkin saya nak buat lebih pada setahun. Okay, saya letak kat sini. Dan kita ada healthcare, kita ada vaksin, teknologi, transportation, construction, home furnishings, super penny. Super penny ni adalah counter di bawah 20%. Okey, kalau counter penny, counter di antara 20% ke 50%. Okey, yang paling half ni lebih daripada 50% lah. Tu counter banyak lah kalau lihat lebih 50%. Dan kita ada utilities, oil and gas, telecommunications. Ini saya buat dia punya subsector. Okey, subsector lah. So terpulang kepada sahabat-sahabat nak buat yang mana. Jadi untuk saya create saya punya list lebih kurang macam ni. So kita ada list bursa. Ni paling penting ni. Okey, untuk bursa ni kita ada FBM KLCM Index, is emas. Okey, kepada siapa yang nak berdagang di counter seperti pokong. Okey, nama apa, niche ke lebih kurang lah. So banyak counter emas lah. And then palm oil, FCPO ni adalah crude palm oil, dia futures ya. Dia kalau dia lebih 3000 bermaksud dalam keadaan bullish trend. So kalau ikutkan contoh macam counter-counter seperti JTI Asa, R Sawit, semua tu sedang membuat kenaikan lah.
So saya rasa menjangkakan pada esok hari, kemungkinan kaunter-kaunter ni apabila telah membuat beberapa kenaikan, dia akan membuat retracement dan akan ada pengambilan untung. Dijangkakan apa yang telah dilaporkan di bursa. Jadi siapa yang berdagang di kaunter komoditi seperti FCPO, okey, yang melihat indeks ini, saya menjangkakan dia akan membuat retrace. Okey, retrace tu biasa. So kalau retrace ni untuk kaunter yang sihat. Okey, dan kita ada construction, okey, consumer, okey. Ini bahagian industrial product, healthcare, teknologi, transport, properties. Lama, saya tekan apa tu? Tak apalah. Plantation, telecommunication, utilities, energy dan finance. Okey, untuk saya lihat indeks di Amerika, sebab kebanyakan kita punya pasaran saham ni banyak dipengaruhi oleh pasaran saham di Amerika. Okey, kenapa? Sebab contoh, kalau kita lihat sektor yang melibatkan teknologi, mostly kita kena lihat dekat sinilah Nasdaq, okey, dan SP 500, kita ada Dow Jones. Okey, USCI ni adalah untuk komoditi. Jadi kepada siapa yang dagang di kaunter-kaunter yang komoditi, boleh rujuk kepada USCI lah. Kita lihat dia punya trend ni, adakah trend sedang naik. Ni melibatkan barang-barang lah komoditi, mungkin seperti emas, silver dan sebagainya. Kemudian VIX ni adalah dipanggil fear factor. Okey, fear factor ni indikator dia kalau berada di atas 30, dia akan kita akan lihat pasaran saham tu akan volatile. Jadi ini telah berlaku pada bulan, kalau tengok bulan September Oktober tu nampak macam som-som kuku lah pasaran saham kita. Okey, jadi fear factor pada waktu itu kalau lihat dia memang lebih pada 30, mencapai 30, 29, 30. Ini adalah antara indeks yang saya monitor supaya kita tidak lari daripada melihat indeks-indeks yang memberi kesan kepada pasaran saham di Malaysia. Okey, jadi saya harap yang task pertama sahabat-sahabat ahli-ahli group kena set up your bursa indeks. Okey, kemudian dah set up bursa indeks, baru lihat kepada kita punya counter. Okey, jadi semua jelas ya. Okey, kepada rakan-rakan yang tak dapat mengikuti kita punya live, saya akan rekod. Memang saya dah rekod pun, insyaAllah. Okey, rekod sedang berjalan. Okey, nanti kita boleh share dalam grup, insyaAllah. Okey, seterusnya kita pergi kepada apa yang kita nak buat dengan stock screener ni. Okey, tadi saya jelaskan tentang overview. Kita pergi kepada bahagian performance. Okey, performance ni tuan-tuan semua boleh lihat, sahabat boleh lihat tentang the performance. Okay, weekly percentage, monthly performance. Ini berkait rapat dengan the candlestick. Adakah dia sedang membuat kenaikan ataupun dia sedang membuat penurunan. Okay, sebab counter 52 weeks high ini, nampak tak punya cantik dia punya kenaikan? Nampak tak? Dalam tempo yearly performance kita boleh lihat Artronic di project, kalau projection dia boleh pergi sehingga 200% sekiranya dalam trend menaik, meneruskan kenaikan. Okey, nampak tak? So sebab tu saya selalu tekankan kepada counter new 52 weeks high. So counter ni memang sangat powerful lah kalau dia boleh capai 52 weeks high. Okey, apa itu 52 weeks high ni? Okey, dalam tempoh 1 tahun kita ada 52 minggu, okey, yang kita dagang. Dalam tempoh 52 minggu dia telah membuat kenaikan yang tertinggi. Jadi apabila dia capai kenaikan yang tertinggi, dia akan berada dalam keadaan yang dipanggil new 52 week high. So kalau tengok new 52 week high punya momentum, nanti sahabat-sahabat tahulah momentumnya memang akan melebihi 50 dan boleh mencecah sehingga ke bahagian
overbought area, ke bahagian 80, kadang-kadang pun boleh cecah 90 pun. Okey, setiap counter yang sihat dia akan membuat penurunan, dia akan buat retrace, minor retracement. So dia akan turun dalam beberapa candle, mungkin 2 candle, 3 candle, kemudian akan naik semula. Okey, kalau sahabat-sahabat semua study the pattern, okey, the pattern untuk counter 52 weeks high. Jadi counter ni dia punya pattern ni kalau lihat, dia memang dalam keadaan uptrend. Itu dia punya sifat dia, kriteria dia. Sifat dia akan nampak dalam keadaan uptrend. Dan dia akan mencari resisten yang baru. So apabila dia telah mencapai salah satu resisten, okey, dia akan capai puncak dan dia akan membuat retracement. Dan dekat situ dia akan buat support baru. Lepas tu dia akan naik balik. Okey, wave tu akan naik balik. Okey, dia akan ikut wave. Dia naik, dia akan buat puncak baru. Okey, dia akan sentiasa buat higher high, higher low. Dia akan naik lagi higher high. Okey. Dan dia akan pergi lagi. Itu bergantung kepada minat belian. Sekiranya minat belian tinggi terhadap satu counter new 52 week high, bermaksud counter tu akan pergi lebih jauh lagi. Ada counter saya lihat sebagai contoh macam Euro, DNO, dalam tempoh sebulan boleh cecah sehingga 100 ke 150%. Dia peringkat awal. Jadi untunglah siapa yang entry price semasa dia breakout new 52 week high. Sangat untung. Counter ni kalau kita layan counter new 52 weeks high, memang kita relax counter ni. Okey, kita tak payah nak pening kepala, kita nak lihat selalu, sebabnya counter ni akan naik dan naik. Kalau tak percaya, nanti saya akan tunjukkan apa dia punya kriteria dan bagaimana sifat counter ni. Tuan-tuan nanti kena kaji tau. Bukan saya cakap je. Just kaji je betul-betul. Lihat bagaimana kenaikan counter. Saya bagi contoh counter yang new 52 week high yang saya suka. Okey, saya tunjuk kat sini ya. Tapi ini tak ada. Okey, dia antaranya ialah DNO. DNO boleh lihat. Kemudian kita ada Boiler Mag. Okey, ni baru naik. Okey, Boiler Mag. Kemudian UWC. Okey, UWC memang cantik. Yongtai ni nampak macam akan jadi ni Yongtai ni. Kemudian saya nampak counter lain seperti Unisem. Itu antara counter favorite saya, Unisem. Okey, favorite bermaksud bukannya saya akan berada di situ lama-lama. So kita kena bijak juga. Kita kena lihat apabila dia sedang membuat fasa bullish zone, kita ikut. Lepas tu dia dah terlampau tinggi sangat, dia akan buat accumulation area sikit. Dia akan pergi sideway. Masa tu kita exit lah. Kita exit, kita tunggu ada signal untuk dia breakout, dia akan naik lagi, baru kita masuk semula. Jadi kita ni kena mahir dari segi melihat satu counter tu dalam keadaan big picture. Okey, time frame yang berbeza. Okey, mula-mula kita tengok time frame daily. Okey, dalam daily tu dia sedang buat apa. Kemudian tengok weekly, last kali monthly. So 3 time frame ni sangat penting untuk melihat dari segi big picture, apa sebenarnya satu counter tu nak buat, dia nak pergi ke mana. Kena tengok daily, lepas tu kita pergi pada weekly dan monthly. So tulis komen kat situ. Kita kena lihat sesuatu counter dalam bentuk time frame, dia nak pergi ke mana, iaitu melihat daily, kita akan melihat weekly dan seterusnya monthly. Adakah dia sedang membuat kenaikan? Kalau dia sedang buat kenaikan, then counter tu mantap. Okey, tulis komen time frame daily, weekly dan monthly. Okey, tulis komen Okey, dan jangan lupa like kita punya FB. Okey, like seberapa banyak yang boleh. Alright. Cipta tak boleh bang, save watchlist je boleh. Oh, okey. So kalau counter, kalau trading view ni saya nasihatkan, kalau boleh kita subscribe lah, paling kurangnya promotion. Tak apa, nanti dah dapat apa ni keuntungan sikit, boleh subscribe. So sebab dia banyak kelebihan yang kita ada lah apabila kita subscribe, dan kita pun boleh subscribe untuk real data. Okey, real data. Okey, bila kita subscribe real data, bermaksud
kita punya data tu kita boleh lihat dalam bentuk real time. Kalau sahabat-sahabat subscribe TradingView, standardnya adalah delay. Dia akan delay 15 minit. Kepada yang nak jenis yang FIFO, fast in fast out, memang tak boleh buat. So apa salahnya jika ada modal kita laburkan untuk kita subscribe. Kita subscribe TradingView. Okey. Alright, seterusnya bagaimana kita nak screen. Okey, tadi saya dah jelaskan ya. Okey, dekat sini counter kita. Okey, ni memang dah keluar automatik lah sebab saya memang selalu tengok counter-counter ni. Okey. Okey, terbaik anda semua telah komen time frame daily, weekly dan monthly. Okey, syabas. Okey, tolong like ya kita punya Facebook. Okey. Sekarang kita pergi kepada screening. Apa kita nak screen ni? Okey, kat sini saya dah memang buat saya punya standard lah. ROSI 52 week high. Kemudian saya ada ROSI outperforming SMA 50. Okey, SMA ni adalah simple moving average 50 pada tempoh 50 hari. Okey, yang ni antara dua screening parameter yang saya suka guna. Kenapa outperforming SMA 50? Okey, kalau kita lihat bila kita screen saja outperforming SMA 50, ini just general ya. Yang ni saya tak pergi lagi untuk hari ni, just secara general. Ini adalah counter yang sedang berpotensi untuk dia breakout. Dia dah mencapai pada apa ni, kalau lihat berada di atas line SMA 50. Okey, dia nak capai ke mungkin SMA 200. So dekat situ ada potensi untuk dia breakout. Okey. Kemudian yang saya nak tekankan pada hari ini adalah 52 week high. Okey, nak cari kat mana ni? Okey, saya rasa kalau tuan-tuan sahabat-sahabat semua guna screener apa sekalipun, memang akan ada bahagian ini dia tulis, ada setengah tulis new 52 week high ataupun ada setengah tu dia tulis 52 week high. Okey, kita tekan ya. So kita tekan, klik. Okey. Nanti dia akan keluar list ni. Okey, tak apa, saya pergi pada yang lain. Okey, saya tekan robot. Ni just saya nak tengok macam mana dia keluar Okey. Tekan new 52 week high. Okey, dia akan sort. So kita akan dapat 47 match 3 items lah. Okey. So kita akan nampak ini. So sahabat semua kena buka ke overview bahagian ni yang paling penting ni. Overview. Okey. So kita nampak ada 47 matches. Okey, pastikan semasa kita buat screen ni dia kena dalam keadaan time frame daily ya, sebab saya ada jumpa juga ada beberapa case dekat filter ni. Okey, filter ni ada sahabat-sahabat kita mungkin dah tertekan. Dia jadi daily, dia jadi apa ni time frame yang kecil. Okey, dia jadi time frame yang kecil. Pastikan dia standard parameter default default. So tak payah nak ubah apa sebenarnya. Just pastikan dia default. Dia jadi time frame yang berbeza, dia jadi result yang tak sama. So kalau kata new 50 week high, sorry dia akan ambil dalam tempoh 1 tahun. So kalau data dia 1 hari, dia jadi lain lah. So dalam kes ni, minta maaf, dia sebenarnya adalah tempoh 1 tahun dia akan ambil data ni. So ada yang tertekan daily, dia jadi lain lah result dia. So dia akan ambil dalam tempoh 52 minggu. Okey, ni filter ni filter. Okey, yang ini adalah time interval. Okey, sorry, dia ambil ada tukar lah. Ni boleh tukar ni. So yang ni yang saya cakap ni. Ada yang saya nampak ada yang tertekan 1 minit, 5 minit, 10 minit. Jadi kita biarkan default, dia ambil daily. Okey, kalau daily volume dia macam ni. Cuba tengok kalau ada tertekan 1 month. Tadi tu dia ambil tempoh 50 minggu ya. So time frame dia pada daily. So katalah kita tekan 5 minit. Okey lah. Jadi lain nampak 13,000. Lain tu. So pastikan yang ni berada dalam daily. So jangan salah tekan. Pastikan dekat sini kita nak dalam daily. So faham ya. Jadi untuk ni tolong tulis, pastikan time frame pada stock screen kita, time interval adalah dalam daily 1D. Pastikan ini paling penting. Saya nampak ada berlaku kesilapan dekat sini. Sebab bila kata dia tekan time frame kecil, nanti nampaklah kat sini volume ni jadi kecil. Okey. So tolong tulis komen pada stock screener, pastikan time frame 1D ataupun daily. Okey.
Okay, tolong tulis dalam komen. Jadi kita boleh nampak nantilah kat situ komen-komen sahabat-sahabat. Okey, seterusnya kita dah buat sorting. Okey, kita nampak ada banyak sektor ni. So kita nampaklah dari segi producer manufacturing, ada industrial services, ada process industries, technology, finance, energy, electronic technology, process industries dan okeylah, communications. Ini antara sektor yang keluar untuk 52 weeks high yang telah berada di breakout. Okey, seterusnya apa nak buat dengan sini? Okey, senang aja. Next step is lihat di bahagian export screen data to a CSV file. Okey, kalau kita nak buat sorting di sini agak susah, jadi kita boleh export dalam Excel. Sebab tu dia akan keluar ke CSV, nanti kemudian kita akan save di dalam Excel. Okey, faham ya? Okey, sebelum tu saya nak buat sorting yang mudah sebab saya suka tengok volume. Okey, next step, sahabat-sahabat akan tekan volume ni, pastikan volume tertinggi berada di atas. Just klik saja. Okey, yang ni kosong, kita tekan lagi sekali. Dia akan pergi. Yang ni sorting dari rendah ke tinggi. Sekarang ni saya nak yang tinggi ke rendah. Tekan lagi sekali. Nampak tak? 853 juta. Ini yang saya nak ni. Jadi mudah untuk kita buat screening. Di Excel nanti. Jadi dia akan ikut turutan. Daripada yang banyak kepada yang sikit. Okey. So faham ya? So tolong tulis dalam komen. Step seterusnya adalah tekan volume, pastikan volume dalam keadaan dari naik, turutan menaik ke menurun. So pastikan yang atas ni adalah menaik, dia akan turun ke bawah, turutan menaik ke menurun. Okey, faham Okey, filter tadi sebenarnya tak perlu buat apa pun, sebab bila kita tekan ke new 52 week high, dia automatic akan ikut filter dia. Dalam ni adalah default setting. Okey, jadi sahabat-sahabat tak perlu buat apa pun sebenarnya, unless macam saya telah buat sedikit customization. Dekat sini ada saya punya nama kan. Ini saya buat customization. Saya ada ubah sedikit filter dan saya buat saya punya parameter sendiri. So yang ni saya buat lebih special lah. Yang ni untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi kita guna yang default setting. Okey, default setting. Jadi semua faham ya. Filter ni tak perlu set apa-apa, just follow sahaja. Okey. Okey, terbaik. Saya nampak dah mula faham semua. Alhamdulillah. Okey, bagus. Dah mula komen. Okey, seterusnya kita pergi kepada nak export. Okey. Langkah seterusnya, sahabat-sahabat kena tengok menu ikon kecil ni. Export screen data to a CSV file. Okey, tekan okey, nanti tulis dalam komen. Next step is export screen data to a CSV file. Okey, tekan je. So nanti dia akan generate di sebahagian sini. Okey, buka open when done. Kita akan lihat data Excel pula. Okey, alright. Okey, apa nak buat bila dapat data Excel ni? Okey, kita kemaskan lah kita punya sel ni nampak semak. Okey, kita susun. Okey, susun buat cantik-cantik. Okey, jarak-jarakkan. Okey, bagi lawa sikit, kita make up. Nanti nak tengok pun senang, nak rujuk kan. Macam kita kat rumah kan, make up, lawa-lawa, pakai minyak wangi kan. Okey, so kat sini kita tukar row height. Okey, 20. Okey, kita buat tengah sikit. Okey, kita buat line, buat color. Okey, kekemasan tu penting ya, sebab ini adalah menunjukkan hasil kerja kita. Okey, jadi next step adalah kita membuat kekemasan kepada Excel. Okey, kita buat kemaskan balik. Okey, tulis step seterusnya ialah membuat kekemasan terhadap Excel. Kita kemaskan.
Okey, kita letak line. Okey, kalau bukan premium macam mana? Saya pakai pro je, boleh je. Tak ada masalah ya. Okey, so ini tukar sikit, nampak dia lebar. Okey, row height pada 20. Okey, alright, dah jadi dah. Dah nampak cun dah. Okey, so kat sini boldkan. Okey, saya ni jenis cerewet sikit. Mesti kena lawa ni. Boldkan, tajuk besar ni. Okey. Ini volume ni. Okey, tarik lagi. Okey, kita kemaskan dari segi kita buat koma supaya senang baca. Okey, macam mana nak buat koma ni? Okey. Pergi ke ikon nanti kat sini ada ditulis koma style. Tekan je koma. Lepas tu pergi kepada buang titik. Yang decimal ni kan. Okay, kita buang. Kita decrease decimal. Okey, dapatlah macam ni. Senang nak baca. So, ada 9 angka. Ini adalah 853 juta. Volume yang besar. Nampak tak? Dia automatik akan sort daripada yang besar ke yang rendah. Okey, volume yang besar ke volume yang rendah. Okey. Oh, yang free tak boleh export dia. Itulah. Saya pun tak perasan pula kan. Tapi tak apa. Kalau yang apa ni, yang tadi tu tak boleh export, mungkin boleh cuba. Sekejap kita tengok cara dia. Okey, saya tak pasti sama ada kita boleh select macam ni. Okey, kita cuba. Okey, select macam ni. Just select je. Alamak, dia pandai lah. Tak boleh nak copy lah. Dia memang pandai lah. Saya rasa tak boleh. Tak apa. Saya try tengok. Boleh tak? Boleh pun. Kena tekan. Okey, saya ajar macam mana ya. Okey, boleh. Alright, kepada sahabat-sahabat yang free version, cara dia macam ni. Okey, inilah kehebatan apa ni, mencuba ni. Okey, macam ni ya. Just pergi kepada bahagian ini. Highlight di bahagian 3. Okey, tekan left click, hold, tarik sampai ke bawah. Tarik sampai ke bawah. Okey, kemudian sebab kalau kita tekan right click dia tidak boleh copy kan, tekan Ctrl C. Serentak Ctrl C. Kemudian pergi ke Excel, buka sheet baru, tekan Ctrl V, Ctrl V. Terus jadi macam ni. So senang kan? Okey. So banyak kawan-kawan dah tahu dah ni. Tekan Ctrl C, Ctrl V je pun. Okey. Alright. Dah dapat pun. Benda yang sama je. Okey. Benda yang sama je. Okey. Cuma sahabat-sahabat kemaskan lah. Okey. Kemaskan. Pada yang free version tu kemaskan. Okey. Bagi nampak. Okey. Dah tulis M, million. Mudah untuk kita lihat. Baca. Inilah database kita untuk counter 52 weeks high. Okey. Kat sini apa lagi nak buat ni? Okey. Step seterusnya. Okey, bila kita dah nampak counter ni, ini dah memang counter yang boleh dikatakan cun lah. Okey, untuk tujuan hari ni, saya akan tunjuk. Kita ambil dua counter utama saja di bahagian sini. Untuk saya tunjukkan bagaimana kita nak lihat. Okey, just highlight, saya akan highlight kuning ya. Okey, tapi sebelum tu jangan lupa save. Okey, nak save, tekan file, tekan save as. Pergi ke bahagian terpulang lah. Macam saya letak dekat desktop lah, senang. Ini tukar kepada format XLSX. Excel workbook. Tulislah new 52 week high. Okey. Ni Malaysia ni, berusaha Malaysia. Okey, tekan save saja. Okey, dah save dah. Alright. Okey, so dah nampak Okey, untuk tujuan hari ni saya akan tunjuk dua counter ini untuk kita screen sama-sama Okey, kita kena lihat chart. Yang ni adalah kita screen dalam bentuk dia keluarkan data, kita export data, tapi kita tak nampak bagaimana rupa chart dia. Dia punya candlestick bagaimana, trend dia macam mana. Okey. Untuk tujuan hari ni kita pergi pada dua counter ni dulu. Saya akan kupaskan. Okey. Okey, kalau kita lihat dekat sini. Sekejap, saya buat filter
sebab saya suka buat filter. Tekan filter. Okey, lagi satu terlupa pula. Saya suka buat numbering. Okey, buatlah number kat sini. 1, 2, 3, tarik je sampai ke bawah. Okey. Right, kita kemaskan. Okey, nanti guru besar nak semak tau. Tak kemas, kena rotan ni kan. Okey, kemaskan. Nak berdagang ni kena bijak. Kita kena kemas. So, kita tengok pun ada mood. Ni motivasi ni. Motivasi pagi Okey. Okey, saya buat lagi sekali filter. Okey, kepada siapa yang nampak saya ni macam kalau cepat sangat, nanti boleh tengok baliklah video Okey. Right. Okey, seterusnya apa nak buat? Okey, kita dah save tadi. Okey, kita akan buka Yongtai. Okey, nanti kita buka Yongtai dekat trading view. Okey. Sebelum tu bagi saya buat sedikit komen tentang counter di bawah. Okey. Kalau kita lihat Uniwall CTIB ni tak ada volume. Okey, counter ni kita jangan biarkan, tapi kita kena buat analisa. Okey, kenapa volume dia kosong? Kan? Tapi dia termasuk dalam counter 52 week high. Adakah dia tak buat kenaikan? Adakah dia dalam keadaan sideways? Tapi dia dah 52 week high? Mungkin juga. Okey, kita akan lihat counter ni nanti. Sebagai kajian kes pada hari ini. Kenapa volume dia kosong? Kita pun nak kena faham ni. Kenapa volume kosong ni? Tapi masuk dalam 52 week high. Kan kita check. Alright. Kita bagi pada Yongtai. Okey, kembali semula ke bahagian. Okey, sini. Bagi ke bahagian trading view. Okey, charting, type Yongtai. Saya nak set Yongtai. Okey. Okey, kalau sahabat-sahabat lihat, saya ada beberapa indikator yang membantu saya untuk melihat dari segi teknik analisis. Alright. Kalau nak kena buat paper payah nak lepas ni, memanglah saya memang cerewet ni. So sebab tu saya rasa kalau saya pegang rotan ni, saya nampak sahabat semua depan saya pergi satu-satu, saya tengok apa tengah buat tu. Tengah buat apa, tengah tulis orang lidi ke, tengah melukis ke, saya akan tengok ni. Nasib baiklah. Okey. Alright, saya cerita pasal indikator. Okey, indikator kita dekat sini saya pasang indikator apa? Okey, saya melihat kepada volume. Okey. Pastikan anda tekan indikator volume. Okey, macam mana nak tahu ni? Saya ni guna indikator kat mana? Okey, pergi kepada indicator and strategies, buka. Okey, yang ni saya belanja lah. Saya pakai yang ini, Bollinger Band. Okey, yang ni nanti sahabat boleh explore lah. Just tekan type dia, Bollinger Band ni akan keluar. Just pastikan ambil apa ni, nampak star ni kan? Klik, dia akan jadi kita punya favorite. Okay, ni Elliott Wave Oscillator River by R. Thompson. Ini yang kat sini, warna hijau ni. Ini saya suka sebab dia memberi kesan visual impact. Nampak hijau, nampak merah. Okey, Exponential Moving Average. Okey, ada beza antara EMA dan SMA dan juga MA. Bergantung kepada individu. Untuk saya menggunakan Exponential Moving Average. Okey, Exponential Moving Average dia melihat kepada significant data. Jadi dari segi point data dia memang akan banyak. Taburan dia akan banyak. Sebab tu dipanggil Exponential Moving Average. Okey, bezanya ini dia punya plus sign dia, dia punya pro dia memang banyak point dan dia akan ambil setiap signifikan apabila berlaku kenaikan ataupun penurunan harga. Okey, dan dia akan plot dalam bentuk moving average. Dia panggil EMA. Okey, dia punya cons untuk MA ni, apabila dia terlampau signifikan, dia akan menghasilkan noise. Okey, noise tu dia nampak dia macam volatile lah. Volatile tu maksud dia macam naik turun dia banyak. Sebab dia ambil banyak titik, banyak point. Tapi untuk saya okey je EMA ni. Saya suka tengok EMA daripada moving average. Terpulang kepada individu sebab saya lihat EMA ni untuk saya trade mid term ataupun long term.
Sebab saya jenis suka swing ya. Swing dalam tempoh mungkin sebulan, 3 bulan. So saya tengok counter tu cun ke, mungkin boleh pergi sampai ke 6 bulan. Jadi untuk saya akan lihat pada EMA. Okey. Kemudian kita ada entry points. Yang ni saya tak on lah. Okey. Just boleh ambil kalau sahabat nak lihat. Dia memberi indikator entry points. Okey, buy and sell. Tapi untuk saya suka tengok secara manual. Saya akan tengok dekat mana dia berada. Tapi untuk tujuan hari ini saya tak akan ajar untuk how to entry. Okey, EP kat mana kan. Tapi untuk hari ini just kita lihat pembelian counter yang berpotensi merujuk kepada new 52 week high. Okey, JMMA ni agak complicated, saya rasa tak payahlah. Okey, sebab saya pun tak pakai, ni saya just letak sebagai saya punya favorite. Okey, dan multi RSI trend indicator. Okey, multi RSI trend indicator ni dia akan ambil tempoh selama 250 hari. Dia akan buat average sebagai dia punya median. Kemudian kita akan nampak the momentum. Apabila momentum tu melebihi daripada dia punya median tengah dia, so bermaksud momentum tu kuat. Sebagai apa ni, secara generalnya lebih pada 50 dikatakan sebagai RSI yang kuat. Relative strength indicator yang kuat lebih pada 50. Okay, lebih pada 50 memang counter tu strong. Okey. Ini indikator. Okey, macam mana nak screen ni? Okey. Next. Kita buka maximize pane. Kita kena lihat the total trend untuk kita faham ini saya ajar macam mana nak lihat in big picture dulu. Secara matematik, secara technical ni memang counter ni dah hebat, tapi kita kena tahu what is the past history. Di mana resistance past history dia. Kita kena lihat sebab past history will come back to existing. Dia akan come back to now. Sekarang ni adalah time frame now. Daripada past history dia akan move ke now. Kita kena lihat past history. Okey, saya besarkan. Okey, nampak tak? Ini adalah EMA 200. Okey, ini adalah EMA 50. Yang warna biru adalah EMA 20. Yang warna macam gelap sikit ni adalah Bollinger Band, middle band, middle. Okey, so kita lihat counter ni dia secara general dia sedang membuat kenaikan selepas dia naik dia turun. Okey, in principle counter dia akan lebih membuat kenaikan dalam time frame yang lebih panjang. Okey, lihat di sini ya. Okey, pada trend line sini nampak tak time frame dia, kita lihat 1 Januari 2011 dia telah breakout. Kemudian dia pergi dalam trend uptrend, dia naik, dia buat retrace dan dia naik sehingga ke bulan Julai 2018 sebelum dia terjun. Nampak tak? In principle uptrend lebih panjang time frame compare to downtrend. Nampak tak ni downtrend? Ini yang kita lihat dan kita kena faham dalam big picture. Banyak orang tak lihat benda ni, tak mengkaji the history. Bila tak mengkaji the history, lepas tu salah bagi tahu, kenapa aku punya saham ni tak naik ni? Counter tak naik ni, asal ni? Aku tak nak lah. Jual lah macam ni. Itu yang jadi tercedok tu. Sebab kenapa? Sebab tak faham. Sebab kenapa tak faham? Sebab tak nak belajar ataupun mungkin kekangan. Inilah saya bagi belajar ni, saya ajar ni. So ilmu ni adalah ilmu yang sangat penting. Tolong beri fokus. So lihat dalam big picture. Okey, tulis kat situ komen, lihat counter dalam big picture dan past history. Okey, lihat counter dalam big picture iaitu past history. Tulis dalam komen. Kalau lebih daripada 70, lebih daripada 70 tu power lah. Memang power lah, nanti kita tengok dia lebih 70 ke tak. Okey, tolong tulis komen. Okey, tadi untuk satu counter kita lihat past history. Kita tengok dalam big picture. Tulis dalam komen ya. Okey, tulis dalam komen. Okey. Wow, cantik. Okey, untuk Yongtai. Okey, Yongtai
Ya, history repeat itself, terbaik. Okey, padu semua, komen, mantap. Komen. Nanti boleh lihat balik komen ni. Okey, sekarang ni dia sedang membuat kenaikan. Bila dia buat penurunan, dia buat dalam keadaan downtrend. Okey, dia akan buat kenaikan. Nampak tak? Ini dia punya break even kat sini. Pada bulan April dia telah membuat break even. Saya faham bulan Mac kita ada masalah krisis. Okey, COVID-19 dia menurun. Dan dia telah membuat kenaikan. Okey, dia buat kenaikan, dia buat sideways sikit dan dia telah ubah dia punya fasa dalam keadaan bullish phase. Okey, total trend dalam keadaan bullish trend sebab dia telah berada di atas EMA 200. Yang ini telah bullish trend. Okey, tapi fasa yang kecil-kecil ni, yang ni kita panggil bullish zone. Yang ni kita panggil accumulation zone. Dia sedang buat sideways. Okey, sideways ni sebenarnya kita boleh menggunakan teknik buy on dip. Apa itu buy on dip? Buy on dip ni boleh beli kat sini. Daripada bawah, dia naik dan kita keluar. Ataupun sini nak keluar boleh. Tengoklah kalau target berapa. Target 5%, 10% kita dah keluar. Itu dipanggil buy on dip. Sideways biasanya kita boleh layan buy on dip. Okey. Kalau tengok market tu macam suram kan. So biasanya kalau market tu suram, kita akan menggunakan teknik buy on dip. Inilah teknik buy on dip ni. Kita lihat dari segi time frame daily, kita akan nampak mana nak entry. Entry dekat apa ni, lower band. Okey, tunggu dia naik. Agak-agak cukup. Take profit dalam 10%. Dah keluar. Okey, ni counter Yongtai. Okey, nampak tak? Dia telah membuat breakout 52 week high. Ini dia punya resistance. 0.205. Kat mana dia merujuk ni? Nampak tak? Ni. Ini resistance dia. Okey, nampak? Nampak tak dia berorientasi ni? Okey, inilah resistance yang kuat tu. Sebab tu dia meletup. Boom. Dia shoot naik, dia fly. Yang fly ni yang saya suka ni. Tapi kita kena lihat dia. Dekat sini kena berhati-hati. Okey, Yongtai ni secara analisa teknikalnya dia telah membuat gap up. Okey, bila buat gap up, gap ni ada beberapa keadaan lah. Berapa jenis ya? Ada yang jenis gap up dan dia tak nak turun, dia naik je. Ada jenis gap up, dia akan turun, dia akan retrace, dia tutup gap ni, lepas tu dia akan naik balik. Dia akan buat retrace, minor retracement dan dia akan naik balik. Okey, yang gap ni kadang-kadang dia jenis touch and go. Dia ada gap sikit, lepas tu dia touch and go. Okey. So yang ini Yongtai. Okey, so dah nampak big picture kan Yongtai macam mana. So dia dah mula ada volume, nampak tak? Dekat sini, dekat accumulation phase, biasanya orang mungkin beli sikit je kan. Mungkin kat sini orang jenis buy on dip. Dia buy on dip, dia keluar balik, lepas tu dia masuk balik. Okey. Dekat sini dia nampak ada peluang tau. Ini nampak dah mula ada volume. Volume telah meningkat. Nampak sekali dia bagi 800 juta punya volume. Naik kau. Nampak? Terus pergi ke 365. Ni dah nampak toncet ni. Faham-faham lah toncet ni. Dekat sini telah berlaku penjualan ya. So ada minat jualan. Jadi dia menurun. Okey, saya takut nanti hari Isnin dia terjun. Saya tak pastilah. Saya ni bukan magician. Tapi saya nampak dalam keadaan macam ni dalam bahaya jugalah. Siapa yang telah berada di puncak ni. So kalau rasa profit anda dah cukup, tengok ini berapa profit, 73 campur ni lebih kurang 23, nampak at least 90% dah dapat, apa lagi, jual je lah kan. So rezeki tu ada lagi, banyak lagi kan. So ini adalah masa yang counter-counter yang sedang tidur, dia akan bangkit semula. Okey, Yongtai, kita lihat Indi yang lain. Okey, MACD. Okey, MACD nampak dalam keadaan warna hijau, moving average, convergent divergence. Saya menggunakan setting yang standard. Kemudian kita nampak dia punya multi RSI trend indicator. Tadi yang tanya tu kan, ada lebih 70. Nampak tak ni berapa? 92. Ini telah mencapai di zone overbought. Zone overbought ni dekat 80 biasanya. 80 sehingga sini ke atas. So kalau oversold tu di bawah 20. Dia punya ni range. So dekat sini faham-faham lah. Sebab tu saya kata dah 52 ni faham-faham lah. Okay.
Saya pun tak nak cakap apa. So pandai-pandai lah. Okay. Ini adalah Elliott Wave Oscillator. Nampak tak? Saya suka ini sebab dia nampak secara visual. Dia sedang buat apa? Dia sedang buat mungkin minor retrace dan dia sedang membuat dia punya kenaikan bullish zone. Nampak tak? Jadi mudah lah. Jadi sebagai asas saya ada Bollinger Band. Okay, saya ada EMA, saya ada volume, saya ada MACD, RSI dan EWO untuk membantu saya membuat analisa teknikal. Tetapi ini membantu saja. Yang paling penting adalah sahabat-sahabat kena menguasai 3 benda, 3 perkara. Support, resistance dan Elliott Wave. Yang ini kena tahu. Okey, yang ini dikatakan resistance. Pada satu masa nanti RBS ni dipanggil resistance become support pula. Kita tengoklah lepas ni dia break resistance ni, dia akan jadi support. So kita tengok. Ni support ni, lepas ni akan jadi support. Dah break resistance, dia akan jadi support. Okey, so tolong tulis dalam komen. Okey, saya kena menguasai ilmu support, resistance dan Elliott Wave. Okey, Elliott Wave ni memang kalau nak kupas tu panjang dan agak pening, tapi saya tak nak kupas lagi. Okey, saya akan kupas sedikit demi sedikit nanti ya. So tolong tulis dalam komen, saya kena kuasai ilmu support, resistance dan Elliott Wave. Okey, Elliott Wave ni memang ramai orang tak tahu. Nak baca wave ni memang ramai orang tak tahu nak baca wave. Dia hanya tahu support resistance je, tapi dia tak tahu sekarang ni sedang buat apa. So Elliott Wave ni kalau kelas dia kat luar beribu-ribu, kadang seorang charge sampai 2,000 ke atas, boleh pergi sampai ke 5,000 nak belajar. Tapi saya ni jenis yang suka belajar lah daripada YouTube, dan kita pun buat kajian sendiri dan bertanya dengan guru-guru. InsyaAllah makin lama makin faham lah. Walaupun saya ni dalam proses pembelajaran lagi, saya ni tak kata saya ni punya ilmu yang luas, pengalaman yang luas, tetapi saya just share untuk apa yang saya tahu setakat inilah. Okey, tolong tulis dalam komen. Okey, tadi tu saya kena menguasai ilmu support, resistance dan Elliott Wave. Tolong tulis dalam komen. Okey, ini adalah Yongtai. Okey, Yongtai. Alright. Next kita pergi kepada Bintai pula. Semua ni Tai lah. Hari ni tengok Tai je. Okey, Bintai pula. Okey. Nampak counter Bintai. Counter yang new 52 week high ni, dia punya resistance tak ingat lah. Sebab tu saya selalu cakap new 52 week high. Kenapa? Nampak tak ni? Resistance dia. Tu dia 80 lebih. Nampak tak? Dia breakout je, terus dia naik. Momentum ni lah yang kita nak sebenarnya. Kan? Okey, ini adalah Bintai. Okey, Bintai, kita tengok, kita screen dia, apa past history yang dia telah buat. Oh, dia dalam keadaan sideway yang lama. Sideway yang lama ni. Kat sini adalah naik, turun. Okey, sini dia buat bearish. So bearish trend dia agak nak mendata, dia tak terlampau curam. Lama ni, siapa yang sangkut dekat sini kan? Oh, tahun bila ni? Sekejap. Tahun 2017. Kalau dah sangkut kat sini kan, katalah beli kat puncak sini kan, lama nak menunggu tu. Hampir 3 tahun lebih tu baru dia break even. Lama, sangat lama. Okey, sekarang dia sedang membuat bullish trend. Bullish trend, nampak secara keseluruhan. Dia sedang naik, berada di atas EMA 200, EMA 50. Okey, middle band. Ini adalah EMA 20. Okey, sini dia sedang buat sideway dan dia telah meneruskan peningkatan. Nampak tak? Dia terus shoot. Ada volume yang besar di sini. Hampir 500 juta kat sini. Sini pun hampir 500 juta. Okey, dia telah menurun. Okey, dia telah menghampiri zone kalau ikutkan nak capai, dah pergi ke overbought lah sini.
So kena berhati-hatilah kat sini. Okey, MACD pun cantik dalam keadaan warna hijau, hijau yang gelap. Okey, dia punya elite wave pun telah berada dalam warna hijau. So dia punya ni saya nampak dia baru breakout lah. Okey, saya baca counter ni ada potensi untuk pergi jauh lah. Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan lagi satu kan. Volume sangat penting. Okey, kita tengok volume dekat kita punya charting ni, dekat sini kan. Tapi kita sebenarnya boleh tengok volume dalam tempoh 10 hari di sini. Di bahagian corner kanan bawah. Okey, tekan scroll je, nampak tak? Average volume dalam 10 hari. So yang ni yang kita kena tahu tu. So kalau kita nak sebelum kita ambil keputusan satu counter yang kita nak beli, lihat average volume dalam tempoh 10 hari. So ini antara counter yang cantik untuk kita masuk. Tapi jangan masuk bila dia tengah breakout ni. Tunggulah, tunggu dia retrace dulu. Kan pergi masuk tinggi-tinggi kan, nanti dia turun sikit, rugilah. Dari segi probability untuk kita punya percentage profit to maximize kita punya profit, kita dah kurang kat situ. Tunggu dia retrace. So counter ni nak masuk, bagi dia retrace, tengok dah habis dia retrace, dia membuat kenaikan kat situ kita beli. So ini adalah bintai. Siapa ada kat sini untung lah, dah nampak volume kan, dia dah beli kat sini dah. So sekarang dia relax lah. 0.725 dia beli contoh, dia biar je, nampak tak berapa persen lah. Oh, untung siapa ada kat sini, siapa tu. Okey, nampak. Siapa nak bagi bang dalam tempoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari bekerja dah dapat 69%. Nampak tak? Inilah kehebatan counter new 52 week high. Okey, so jelas ya. Okey, kita dah buka tadi bintai. Okey, next kita tengok yang paling bawah tadi, Uniwall. Okey, kenapa Uniwall ni? Volume dia kosong. Okey, kita semak. Okey, ni cara dia sebab mostly counter yang mempunyai volume yang tinggi, insya-Allah memang cantik dia punya kenaikan dia, tetapi kena lihat bila masa nak entry. So nanti saya minta sahabat-sahabat semua kaji balik counter-counter yang telah ada ni dalam kita punya list. Buka kaedah macam tadi, cara macam tadi. Okey, tengok satu persatu. Kita buat screening di charting pula. Okey, tadi Uniwall. Okey, Uniwall. Macam ni. Nampak tak? So kalau counter yang macam ni, jangan masuk lah. Nampak tak dia punya ni, volume tak ada. So elakkan lah. Okey, jadi senang cerita bila tengok macam ni, tak payahlah. Sebab tu saya cakap saya suka tengok yang lebih 500,000 ataupun 1 juta. So yang ni boleh dikatakan sebagai merah. So kita jangan tengok, confirm tak okey. So faham nampak tak bagaimana kita buat screening? Kita export, kita menggunakan Excel, kita lihat satu persatu counter, kita buat kajian. Nampak tak? Mudah kan? Okey, kalau sahabat-sahabat kata mudah, type situ. Okey, nampak mudah. Kita dah mula nampak. Okey, bagaimana nak buat pemilihan counter yang berpotensi menggunakan screening. Kita ambil parameter new 52 week high. Okey, tulis kat situ. Sangat mudah dan membantu. Okey, tulis kat situ dalam kita punya komen. Sangat mudah dan membantu. Okey. Okey, saya tunjuk lagi satu contoh Contoh yang nak menghampiri 500,000. Okey, RC Cap. Ni apa ni? Finance tak apa, kita ambil PNB Tech lah. Okey, lagi satu contoh PNB Tech. Okey, terbaik. Okey, sangat mudah membantu. Alhamdulillah, sangat mudah dan membantu. Okey, mantap. Bagus. Okey. So, dah nampak kan? Dah nampak sinar kan? Itulah saya cakap. Ini memang kelas ni memang lillahi ta'ala saya bagi kepada ahli-ahli grup ni. Okey, ni baru satu topik je tau. Banyak lagi topik tau. So, lepas ni janganlah lupa. Bila saya dah ajar, kenalah buat praktik kan. Praktikal di rumah. Kan? Tengok M-Tronic.
Alamak, ada request pula. Nantilah dulu kejap, saya tunjuk ini dulu. Okey. PNB Technology. Nampak tak? Dia punya volume dia walaupun dalam ratusan ribu, tetapi nampak okey lah. Cuma nampak tak beza antara volume besar dengan volume kecil dari segi percentage yang terhasil. Nampak dia dekat-dekat 500,000 ni, dia naik sikit, tetapi counter ni stabil. Nampak tak dia naik? Dia tak naik banyak, dia tak turun banyak, tetapi dia stabil. Ini antara ciri-ciri counter kalau kita nak peram lama. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Dia naik sikit, dia turun, kita layan naik balik, turun sikit, dia naik, tak nak turun. Tak tahulah lepas ni gimana kan. Bila dia dah naik akan ada minat belian. Apabila ada minat belian, nampak tak volume tu akan increase from time to time. Okay, walaupun dia punya average volume dia dalam tempoh 10 hari 190k, tetapi dia membuat kenaikan. Okay, tadi saya ada cakap tentang daily, weekly dan monthly punya time frame. Okay, cuba kita tengok apa yang terhasil daripada counter ni, PNB ni. Nampak tak weekly dia? Dia sedang membuat kenaikan. Nampak tak? Nampak tak? Hijau. Ini dia break even. Selamat. Dia naik dan naik weekly. Nampak tak? Okey. Macam mana nak tengok monthly pula? Nampak tak? Weekly 10%, 3%, 7%, 1%, 19%. Masya Allah. Dia naik tak nak turun. Tengok monthly dia macam mana. 36%. Nampak tak? Bulan. Ni bulan November. Bulan Disember ada 9%. 36 campur 9. Dah 45 dah. Dengan hanya kita entry pada counter yang new 52 week high. Modal kita tak nampak pun tipis kan. Katalah kita entry di bulan Oktober. Nampak tak? Sebab tu saya kata target sahabat semua letaklah 10%. Tak apa, sebagai motivasi letaklah 10%. Tengok apa yang terhasil bila sahabat-sahabat masuk dalam counter new 52 week high. Nampak tak? Nampak tak? So, saya rasa akan lebih jelas lah lepas ni. Kenapa saya selalu cakap new 52 week high. Selalu saya cakap. Sebenarnya counter yang macam ni, saya sarankan sesuai sangat kepada newbie. Kalau yang dah advance, dah pro tu, tak ada masalah. Dia boleh ambil counter apa pun. Tapi untuk newbie, memang saya suka start dengan new 52 week high. Tolong tulis new 52 week high dalam komen. Tulis new 52 week high. Nanti ingat, bila masuk je dalam trading view, tengok new 52 week high. Ok, tulis komen new 52 week high. Tulis nak persen kat mana. Oh, persen tu kat mana ke? Ok, persen tu kalau kita tengok kat sini, dia ada keluar dekat ni sini sini bahagian sini dia akan keluar tau. Klik je sini, nampak 36.64%. Nampak? Okey, sini 9.77%. Okey, nampak Okey. Senang je nak tengok. Dan tekan daily balik. Okey, kita masuk ke daily balik. Nampak tak dia punya cantik? Cantiknya siapa berada di PNB Tech. Ini sebenarnya saya bagi hint ni. So nampak tak? Ini adalah masa yang sesuai untuk entry. Contoh macam ni lah. Ini sesuai dengan entry ni. Okay, bila dia buat penurunan, pada keadaan sini kita boleh beli sebenarnya. Tunggu dia naik. Inilah entry point, cara entry point untuk new 52 week high. Okay. So nampak kan? Masya Allah. Macam mana nak setting indie tu? Okay. Tadi saya dah terangkan macam mana saya buka indie. Just type je. Nanti boleh tengok balik video ni. Lepas tu tekan je. Nanti indie tu akan keluar. So kena tengoklah sahabat-sahabat guna yang mana, Pro version ke, Pro Plus ke, ataupun yang premium ke. Okay, kalau kata yang free, saya rasa tak banyak. Mungkin 2-3 indikator saja yang boleh. Okay, 2-3 indikator saja yang boleh. Okey, saya rasa perkongsian saya pada hari ini telah tamat. Okey, InsyaAllah dalam tempoh sejam ni saya mengharapkan sahabat-sahabat semua
Okey, give takeaway daripada saya yang pertama. Okey, lihat balik video ini. Okey, tolong like. Okey, lepas tu tengok bagaimana step pertama sehingga ke step kita buat screening di chatting. So ini sahabat-sahabat semua kena buat kajian. Okey, ini yang pertama, tolong buat kajian. Ikut step dalam video kita ni. Okey. Okey, ada yang suruh komen Mtronic ke? Okeylah, ada request. Last request lah Mtronic. Okey, saya buka. Okey, inilah Mtronic. Okey, saya dah berada di sini. Okey. Ini adalah wave pertama. Apabila dia telah buat breakout, dia telah naik 1, 2 dan dia sedang membuat wave yang ketiga. Okey, nampak tak MACD dia? Jadi MACD dia adalah berada di zone sini, zone warna pink ni. Warna pink ni nak tukar ke hijau ni. Nampak tak? Ada potensi nak naik ni. Ini Mtronic. Saya tahu banyak yang beli kat sini ni. Kat sini ni. So dah berada di puncak. So lepas tu menggunakan teknik hope lah. Hope. Tunggulah. Tunggu. Nampak tak? Dia main tepi je. Pandai dia. Siapa yang tak tahan dugaan, tak sabar, terus cut loss, jual. Kenapa? Sebab tak nampak elite wave. So ini kena belajar ni nanti. Ni saya tunjuk je lah bagaimana elite wave tu berlaku. Okey, faham Mtronic? Okey. Untuk saya, sahabat Adenan Okta, saya akan buat perkongsian ini secara berterusan. Saya tahu ada yang tak dapat review bersama kita hari ini. Lepas ni saya akan cuba buat saya akan buat 2 sesi lah. Sesi perkongsian new 52 week high dan juga sesi perkongsian tentang counter berpotensi, iaitu counter sahabat-sahabat lah. Saya akan review. Okey. So macam saya buat malam tadi lah, saya buat review counter. Okey, jadi sahabat-sahabat bagi je counter, saya akan review, saya akan bagi komen. Okey, dia sedang buat apa? Sedang buat bullish zone ke, sideways ke, sedang buat dia punya bearish zone ke. Saya akan komen yang tu je. At least dapat gambaran lah bagaimana dengan trading plan. Okey, trading plan pun saya tak buat lagi. Okey, saya rasa untuk pada yang sekarang ni saya just fokus untuk dua tajuk, iaitu tajuk berkenaan dengan new 52 week high dan juga counter sahabat nanti. Kita review sama-sama nanti, insya-Allah. Okey, saya bekerja. Jadi insya-Allah Sabtu Ahad je lah saya ada masa untuk buat pun. Okey. Alright, jadi saya rasa itu saja perkongsian saya pada pagi, lajak sikit ke tengah hari. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dan sama-sama kita amalkan ilmu yang telah diajar ini. Okey, saya sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Okey, saya ucapkan selamat maju jaya dan Assalamualaikum. Terima kasih. Mantap, terbaik. Saham OSC.